Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam PDPC Sains Tingkatan 5 KSSM, tema 1, penyelenggaraan dan kesinambungan hidup, bab 1, mikroorganisma. Baik anak-anak, SK 1.2, mikroorganisma berfaedah. SP, di akhir pembelajaran, murid akan dapat yang pertama, mewajarkan aplikasi mikroorganisma berfaedah dalam kehidupan. Yang kedua, menjana idea potensi kegunaan mikroorganisma dalam bioteknologi dan kelestarian alam sekitar. Topik kita yang pertama ialah aplikasi mikroorganisma berfaedah dalam kehidupan. Aplikasi mikroorganisma ini terbahagi kepada 3 bidang utama. Yang pertama, bidang perindustrian, yang kedua, pertanian dan yang ketiga, perubatan. Bagi bidang perindustrian, mikroorganisma seperti Lactobacillus bulgaricum digunakan dalam proses pembuatan minuman. Manakala mikroorganisma seperti Bifidobacteria species, Lactobacillus subtilis digunakan dalam proses pembuatan barangan kulit. Manakala mikroorganisma seperti yeast digunakan dalam proses pembuatan makanan. Bagi bidang pertanian, Bifidobacteria species juga digunakan dalam proses pencernaan haiwan. Manakala Nitrobacter species dan juga Nitrosomonas species digunakan sebagai bakteria penitritan. Dalam bidang perubatan, mikroorganisma Penicillium chrysogenum digunakan sebagai antibiotik seperti penicillin. Dalam bidang vaksin pula, mikroorganisma seperti rotavirus, Salmonella species dan juga poliovirus digunakan untuk membuat vaksin dalam bidang perubatan. DNA rekombinan E. coli juga merupakan mikroorganisma yang digunakan untuk proses pembuatan hormon seperti insulin. Ini adalah aplikasi mikroorganisma berfaedah dalam kehidupan. Anak-anak boleh rujuk buku teks muka surat 28 bagi memahami aplikasi mikroorganisma ini. Yang kedua ialah potensi kegunaan mikroorganisma dalam bioteknologi dan kelestarian alam sekitar. Perkembangan dan kemajuan dalam bioteknologi, terutamanya bioteknologi hijau, telah menjanakan dan menjayakan idea potensi penggunaan mikroorganisma untuk merawat sisa kumbahan dan menghasilkan ekoenzim melalui proses penampaian sisa pertanian. Itu adalah kegunaan mikroorganisma dalam bidang bioteknologi dan juga kelestarian alam sekitar. Mikroorganisma berfaedah digunakan dalam proses pembuatan larutan pembersih ekoenzim. Apakah ekoenzim? Ekoenzim merupakan hasil semula jadi daripada sisa pertanian seperti sisa buah-buahan atau sayur-sayuran yang diolah melalui proses penampaian. Anak-anak boleh rujuk muka teks muka surat 30, gambar foto 1.7 menunjukkan larutan pembersih ekoenzim dan juga bahan pencuci kimia. Ini adalah larutan pembersih ekoenzim daripada proses penampaian. Jadual 1.1 menunjukkan perbezaan antara larutan pembersih ekoenzim dengan bahan pencuci kimia. Aspek pertama ialah proses penghasilan. Larutan pembersih ekoenzim dihasilkan daripada proses penampaian sisa pertanian, manakala bahan pencuci kimia dihasilkan menggunakan bahan kimia. Aspek kedua ialah tindakan terhadap lemak dan gris. Enzim dalam ekoenzim menguraikan lemak dan gris kepada molekul yang lebih kecil. Bagi bahan pencuci kimia, surfaktan dalam bahan pencuci kimia mengemulsikan lemak dan gris kepada buih. Aspek yang ketiga, mudah digunakan.
Larutan pembersih ekoenzim tidak perlu disental kerana lemak dan gris mudah ditanggalkan. Tetapi bahan pencuci kimia perlu disental dengan kuat. Aspek yang keempat, saliran tersumbat. Larutan pembersih ekoenzim mempunyai molekul yang kecil yang dihasilkan oleh enzim dan tidak menyumbatkan saliran. Tetapi bahan pencuci kimia, buih yang dihasilkan oleh surfaktan menyumbatkan saliran. Aspek yang kelima dari segi kos. Larutan pembersih ekoenzim, kos adalah rendah manakala bahan pencuci kimia kosnya tinggi. Aspek yang keenam ialah penghasilan sisa. Larutan pembersih ekoenzim kurang menghasilkan sisa, tetapi bahan pencuci kimia menghasilkan sisa yang banyak. Aspek yang terakhir ialah alam sekitar. Larutan pembersih ekoenzim mesra alam manakala bahan pencuci kimia mencemarkan alam sekitar. Seterusnya ialah berkenaan serum bakteria Lactobacillus species. Apakah kegunaan serum ini? Serum bakteria Lactobacillus species digunakan untuk merawat air sisa dan enap cemar dalam sistem saliran. Ia berfungsi untuk menyikirkan bau busuk, membantu pencernaan haiwan ternakan, membuat kompos, memajukan industri perikanan, menghasilkan enzim dan merawat sisa kumbahan. Anak-anak boleh rujuk buku teks muka surat 31. Baik, akhir sekali anak-anak boleh cuba menjawab latihan yang diberi. Itu saja PDPC kita pada kali ini. Jumpa lagi untuk tajuk akan datang. Okay, bye.